Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, pada petang ni kita berjumpa untuk satu tajuk iaitu berkaitan dengan kod arahan. Okay, kod arahan ini kita fokuskan kepada tajuk tingkatan 2, okay, iaitu yang berkaitan yang selepas ni kita akan belajar tentang pengatucaraan lah. Okay, so sebelum saya nak mula, okay, saya nak refresh balik ingatan kamu tentang apa dia tentang fasa-fasa dalam pembangunan atucara. Okay, so kita tengok. Okay, fasa-fasa pembangunan atucara. Okay, fasa pembangunan atucara. Okay, kita ada 5 fasa. Okay, 5 fasa. Fasa yang pertama ialah ialah fasa analisis masalah. Okay, fasa analisis masalah. Okay, dalam fasa analisis masalah ni, okay, awak telah pun belajar dalam bab 1, khususnya semasa tingkatan 1 dahulu, iaitu berkaitan dengan computational thinking ataupun asas pemikiran computational. Kamu telah pun belajar 4 teknik, iaitu teknik leraian, teknik pengecaman corak, teknik pengitlakan, peniskalaan. Okey, 4 teknik ni yang awak belajar ni ialah untuk kita gunakan semasa peringkat analisis masalah. Okey, selain daripada tu, okey, dalam fasa ini juga awak belajar menentukan IPO. Okey, apa dia IPO? IPO ialah input, proses dan output. So, bila kita analisis masalah, okay, bila kamu dapat satu-satu projek atau satu-satu tugasan, okay, kita nak melihat apakah output yang akan dikeluarkan. So, kemudian daripada output ni kita nak tahu apakah input yang kita akan guna untuk kita dapatkan output tersebut. Okay, kemudian kita kena fikirkan apakah proses yang perlu kita lakukan ke atas input supaya kita dapat menghasilkan output yang dikehendaki. So ini dalam peringkat fasa analisis masalah. Okay, kamu belajar khususnya 4 teknik tadi. Okay, 4 teknik pemikiran computational dan seterusnya awak mengenal pasti IPO. Okay, fasa seterusnya. Okay, awak belajar tentang reka bentuk atucara. Fasa reka bentuk atucara. Okay, dalam peringkat fasa reka bentuk atucara ni, awak belajar tentang algoritma. Okay, algoritma. So, algoritma boleh diwakili oleh carta alif dan juga pseudocode. So, yang ni awak dah belajar. Okay, biasanya dia dalam bab 3. Okay, dalam bab 3. So, kalau masa tingkatan 2 ni awak belajar algoritma tentang pada masa kamu tingkatan 2 ni, kamu belajar struktur kawalan pilihan bersarang dan juga struktur kawalan ulangan. Okay, so algoritma ni kamu kena tahu melukis carta alif, kamu kena tulis pseudocode. Okay, so sebab berdasarkan panduan carta alif atau pseudocode ni lah kita akan mereka kod arahan. Okay, dan akhir sekarang di peringkat membuat kod arahan. Okay, iaitu fasa pengekodan.
Okey. Dalam fasa pengekodan ni, awak akan belajar bahasa-bahasa pengaturcaraan lah. Okey, contoh masa tingkatan 1 awak belajar Scratch. Kemudian awak belajar HTML. Okey, dan sekarang kamu akan belajar Python. So yang ni. So dalam fasa pengekodan ni kita akan belajar Python. Okey. Selain tu, selepas fasa pengekodan kita ada lagi 2 fasa, iaitu yang kita namakan fasa pengujian dan penyahpijatan. Okey. Pengujian dan penyahpijatan. Dan ini pada fasa ini kamu run program. Okey. Kamu run program. Okey, kamu run program dan kamu baiki sekiranya berlaku ralat. Okey, ni fasa keempat. Dan yang terakhir ialah fasa dokumentasi. Ni kita membuat laporan. Okey, laporan untuk rujukan sama ada dalaman ataupun panduan pengguna kepada user. Okey, pada pengguna. So ini fasa ni dia akan berulang bila kita mengadakan satu-satu sistem. Okey, so ini dia punya fasa. So apa yang saya nak bagi tahu kat kamu, kita dah pun menempuhi. Okey, tak nak tukar warna. Okey, kita dah pun menempuhi fasa ni. Kita dah pun melalui fasa analisis masalah. Kita dah pun menempuhi fasa reka bentuk. Dan sekarang kita nak belajar fasa pengekodan. Okey, ni dalam fasa pembangunan aturcara. So untuk tahun ni kita akan belajar Python. Okey, so kita tengok apa dia kod arahan. Okey, kod arahan. So tahun ni kita akan belajar Python. So untuk tajuk pertama iaitu bab 3.1 kita belajar tentang persekitaran kod arahan. So antaranya kita akan berkenalan dengan jenis data, kemudian kita akan tengok operator aritmetik, kemudian pemboleh ubah dan juga pemalar. Pemboleh ubah dan juga pemalar. Pemalar. Kemudian kita akan belajar sedikit mengenal pasti beza assign operator dan juga operator perbandingan atau sama dengan ni, operator sama dengan. Okey, so itu yang kita akan belajar lah. Okey, seterusnya. Okey, apakah maksud kod arahan? Okey, kod arahan ialah satu arahan yang ditulis dalam bahasa komputer untuk arahkan komputer melaksanakan sesuatu tugasan. Okey, sebab komputer dia tak faham bahasa manusia. Okey, komputer hanya faham bahasa 0 dan 1. So dia faham bahasa komputer. So arahan-arahan yang diberi kepada komputer ialah dalam bentuk binary code. So kita kena menggunakan bahasa yang komputer faham. Okey. Okey, so kita tengok apa dia jenis-jenis data. Jenis-jenis data. Okey, jenis-jenis data terbahagi kepada 3. Okey, ada 3 jenis data. Yang pertama, jenis nombor. Okey, kemudian yang kedua, jenis teks. Yang ketiga, jenis boolean. Okey, so ada 3 jenis data. Okey, so apa dia nombor?
Okey, kita tengok apa dia data jenis nombor. Okey, data jenis nombor. Okey, data jenis nombor ialah terbahagi kepada dua. Okey, contohnya nombor bulat. Okey, nombor bulat. Data jenis nombor bulat. Okey, nombor bulat contohnya seperti 1, 2, 3, 4, 100, kemudian 255, kemudian 10,000. Okey, ataupun dalam bentuk nombor negatif, negatif 7, negatif 5, negatif 2. Okey, ini ialah nombor bulat. Juga termasuk kosong. Ini dipanggil nombor bulat. Okey, nombor bulat, untuk penggunaan nombor bulat, jenis data nombor bulat, sinteks dalam Python kita akan gunakan ia sebagai integer. Okey, integer. Okey, sinteks dia kita guna int. int. Sinteks int. Bila kita gunakan integer, okey, ataupun int, bermaksud nombor itu ialah nombor bulat. Sekiranya kita buat casting, nombor itu akan ditukarkan kepada nombor bulat. Okey, ini ialah tentang nombor bulat. Selain itu kita ada nombor perpuluhan. Okey, nombor tak nampak. Okey, kita ada nombor perpuluhan. Guna warna putih. Okey. Nombor perpuluhan atau pecahan. So, nombor perpuluhan atau pecahan ni, okey, kita guna okey, saya bagi contoh dululah. Contoh seperti negatif 0.7 ataupun 0.8 ataupun 1.25 ataupun 3.142. Okey, so contoh nombor-nombor ini dia menggunakan sinteks float. Okey, dia menggunakan sinteks float. Okey, so dalam Python kita akan gunakan int dan juga float. Okey. Nombor perpuluhan juga boleh dalam bentuk, boleh diwakili dalam bentuk double. Okey, cuma dalam Python kita tak guna double. Okey, double hanya digunakan dalam bahasa peraturan lain seperti C++, C ataupun Java. Ini contohlah. Bahasa peraturan ni dia guna double. Okey, kalau Python dia hanya guna integer dan float. Okey, beza dia ialah float ni, ni float dia menggunakan ruang ingatan 32 bit. Kalau double ni dia guna 64 bit. Banyak sikit lah. Okey, so nilai perpuluhan dia pun kalau Python nilai tempat perpuluhan dia pendek sikit lah berbanding double, nilai tempat perpuluhan dia lebih jitu. Okey, so ini dalam jenis data jenis nombor. Okey, sekarang kita tengok jenis data jenis string ataupun teks. Padamkan dulu.
Bersihkan sekejap whiteboard ni. Okey, so kita tengok teks. Okey, jenis data jenis teks juga terbahagi kepada dua. Okey, iaitu yang pertama jenis aksara ataupun karakter. Karakter. Aksara means satu. Okey, satu. Contoh A. Then B. C. Ini satu. Okey. So teks dalam ni, okey, termasuklah nombor. Okey, contoh kosong. Dua. Okey, ini juga merupakan aksara. Cuma bila kita menggunakan double quote ni, ialah sinteks yang kita gunakan untuk penggunaan jenis data teks. Okey, kalau kita gunakan ni maksudnya ni jenis data teks. Cuma kalau nombor ni, kosong dan dua ni, kita tak boleh lakukan operasi matematik ke atas dia. Kalau kita nak lakukan operasi matematik ke atas dia, kita kena casting dulu. Tukarkan dia dulu dalam jenis data nombor. Okey. Selain daripada itu juga ialah simbol. Okey. Simbol juga ialah data type jenis teks. Okey, contoh saya bagi contoh dan. Okey. Contoh sekejap. Okey, dan lain-lain lah. Okey, aksara. Kemudian jenis data kedua ialah string. Okey, singkatan ataupun sinteks dia ialah str. Okey, string ialah gabungan aksara atau satu jujukan aksara. Ada satu jujukan atau gabungan. Contoh ada. Ataupun negaraku. Okey, dia gabungan aksara ataupun satu jujukan aksara. Okey. So ini ialah jenis data teks. So tapi okey, dalam Python kita jenis data satu aksara ke ataupun banyak aksara ke, kita guna sama je. Kita guna str. Sinteks dia str. Okey. Okey, seterusnya kita tengok boolean. Okey, boolean. Saya padam sekejap. Ada soalan tak setakat ni? Boleh? Okey. Nilai logik ataupun boolean. Okey, hanya ada dua nilai, iaitu true or false. Okey. Nilai logik bagi nilai true, okey, nilai logik bagi true ialah 1. Nilai logik bagi false ialah 0. Okey. So biasanya nilai logik ni kita gunakan pada struktur kawalan pilihan atau struktur kawalan ulangan. Yang ada gambar diamond. Okey. Sebenarnya kita akan guna kat sini lah. Dan biasanya nilai logik atau boolean ni kita gunakan dia bersama dengan operator perbandingan. Okey, apakah dia operator perbandingan? Okey, operator perbandingan ada 6. So kita lihat apakah dia 6 ke 6. 6 tu ni ya.
Awak boleh baca tu Okay, so kita ada nilai sama dengan operan belah kanan dan kiri sama, nilai logik dia akan jadi true. Okay, kemudian tidak sama dengan, tidak sama dengan, kalau tidak sama dengan, kita baca dia adakah dua nilai operan. Operan tu maksudnya yang ada dekat sebelah kiri dengan sebelah kanan. Apakah dua nilai operan ni tidak sama? Jika dia true, jawapan dia, jika dia tidak sama, jawapan dia true. So nilai logik 1. Kemudian ini kurang, maksudnya nilai ke kiri lebih kurang dari nilai kanan. Contoh 5 dengan 4. 5 kita baca 5 lebih kecil dari 4. So jawapan dia salah ataupun false. Ni contoh. So ni tengok ni nilai kecil. Ni nilai kecil sama dengan. Macam mana nak tahu beza? Awak buat macam ni. So 5 kecil 4. 5K4. So 5 kecil dari 4. Kalau yang ni buat macam ni. Kalau nak tahu beza. So 5 besar 4 dari 4. True or false? True. Dan juga seterusnya yang ni 5 kecil sama dengan 4. True or false? False. 5 ni besar dari dan sama dengan 4. Betul ke salah? Jawapan dia 5 lebih besar. Betul, jawapan dia true. Boleh. So ni operator perbandingan lah ya. Dia akan digunakan bersama dengan logik. So selain jenis data, antara yang perkara lain awak kena tahu ialah pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Apakah dia pemboleh ubah? Pemboleh ubah ialah storan ingatan dalam komputer yang digunakan oleh atur cara ataupun satu nilai yang diumpukkan kepada nilai pemboleh ubah. Dan nilai pemboleh ubah ni boleh berubah berulang kali. Boleh berubah. Contohnya, mula kita declare A sama dengan 0. Kemudian A sama dengan A tambah 1. So nilai pertama A ialah 0. Kemudian bila dia tambah 1, nilai yang terkini ialah 1. A bernilai 1. Nilai dia diumpukkan 1. Selain daripada A, kita boleh namakan pemboleh ubah sebagai nama, sebagai markah. Ikut kesesuaian lah. Sekarang kita tengok contoh cara nak tulis pemboleh ubah. Nama pemboleh ubah. Nama pemboleh ubah hanya boleh mengandungi aksara A hingga Z dan digit 0 hingga 9. So apa-apa je lah yang kita boleh reka. Nama, markah, nombor, grade, kategori. Itu ialah dinamakan pemboleh ubah. Kemudian kita boleh gunakan nombor. Contoh nombor 1, markah 1, markah 2, markah 3. Cuma perlu diingat ialah nama pemboleh ubah tak boleh mula dengan nombor. Contohnya 1 nombor. Tak boleh. Dan yang terakhir sekali ialah tidak boleh ada ruang kosong. So dia tak boleh ada white space. Kalau nak juga dia ada jarak, gunakan underscore. So kita lihat contoh-contoh pemboleh ubah ni.
Okay, boleh kamu respon kat saya. Yang mana contoh-contoh pemboleh ubah yang betul. Okay, how about nombor 1, markah. Betul atau salah? Betul atau salah? So kita tengok sikit kamu. Okay, betul. Okay, bagus. Awak boleh guna mikrofon ya. Sebab cikgu, okay, sekejap cikgu try buat macam ni. Cikgu try buat macam ni. Kita try buat side by side. Mana Google Meet punya? Ni. Macam mana saya nak bagi dia ni? Okay. PowerPoint saya ni nak kena bagi kecil. Alah. Okay, tak apalah. Awak jawab kan boleh gunakan mikrofon. Sebab saya tak nampak. Okay, markah betul. Nama? Nama. Betul ke salah? Nama betul ke salah? On kan mikrofon kamu. Sorry ya, saya minta maaf, saya tertekan left. Okay, kejap. Saya share screen. Patutlah saya cakap seorang-seorang. Saya tertekan pula. Okay, how about nama? Betul ke salah? Okay, boleh jawab guna mikrofon. Betul ke salah? Nama? Betul. Okay, betul. 1 nombor? Salah. Salah. Luas segi 4? Salah. Sebab apa? Sebab ada ruang kosong. Okay, ada ruang kosong. White space ni kita tak boleh ada ruang kosong. Kalau nak juga macam ni, kena ada underscore. Okay, underscore. So yang ni jawapan asal salah. Purata 3? Betul.
Purata 3 betul. Okey. Bagus. Macam mana yang terakhir ni? Kejap. Tak nampak ni. Okey, sekejap. Okey, luas bulatan. Betul. Luas bulatan betul. Kenapa purata 3 betul? Sebab tengok atas ni, nama bagi pemboleh ubah boleh mengandungi aksara A hingga Z dan digit. So purata 3 betul lah. Sebab ini ialah aksara, purata ialah aksara ataupun gabungan aksara. Kemudian ada digit. Digit 3. Kenapa satu nombor tu salah ni? Sebab dia kat depan. Sebab dia kat depan. Dia hanya boleh masuk orang lain saja. Sebab dia kat depan. Sebab satu nombor betul. Lokman kata nombor 1 tu letak di depan. Dia salah. Nombor baca syarat kedua. Tengok syarat kedua. Nama pemboleh ubah tidak boleh dimulakan dengan nombor. Okey. So tapi dia nak letak di belakang boleh. Cuma di depan nombor pertama tu, okey, yang pertama tak boleh mula dengan nombor. Di belakang boleh. Luas bulatan betul ya. Okey. So kita tengok seterusnya. Okey, bertindak seakan pemboleh ubah ni nama dia pemalar. Okey, apa beza pemboleh ubah dan pemalar? Pemalar ialah nilai dia constant, tidak berubah. Contoh pi sama dengan 3.142. Awak pergi kat negara lain pun dia guna yang sama. So kalau macam ni, kita namakan dia sebagai pemalar. Biasanya untuk pemalar ni, okey, untuk pemalar kita akan gunakan kita akan guna, saya tunjuk. Kita akan guna huruf besar PI. Contoh. Biasanya kalau pemboleh ubah kita guna huruf kecil. Contoh nombor, nama, markah, grade. Ni kita guna huruf kecil. Kalau huruf besar ialah untuk pemalar. Okay, so kita dah tengok tadi jenis data. Ada 3 jenis data dalam Python. Kita gunakan, kalau untuk nombor kita gunakan float dan juga integer. Kalau untuk teks kita gunakan string. Kemudian kita dah tengok pula penggunaan operator perbandingan. Okay, operator perbandingan ni digunakan bila kita guna boolean. Boolean ialah nilai true or false. Okay, so dia mesti guna operator perbandingan. Kemudian awak dah tengok pemboleh ubah, apa dia pemboleh ubah dan apa dia pemalar. Okay, sekarang kita nak tengok, okay, sebab dalam pemboleh ubah, kamu ada guna contoh, saya bagi contoh. Katakan nama, ni kan pemboleh ubah nama, nama sama dengan Ali. Contoh. So, kamu menggunakan kat sini, sama dengan ni, ada 1. Ni. Tapi, dalam bahagian boolean, katakan markah lebih 80. Nampak? Ini pula dia menggunakan operator perbandingan. Saya tak mau tunjuk contoh ni. Kita buat contoh lain sekejap. Nanti tak nampak beza. Okey. Kenapa tak boleh padam? Okey.
So kalau saya ulang balik, katakan saya buat markah sama dengan 80. Okay, apa beza ini dan ini? So beza dia pertamanya, ini kita panggil assign operator. Okay, operator umpukan. Okay, ini ialah bermaksud, okay, ini nilai di sebelah kanan ni ialah nilai. Okay, nilai ini diumpukkan ke dalam nama. Okay, sebab tadi kita dah tengok pemboleh ubah. Apa maksud pemboleh ubah? Pemboleh ubah ialah storan, tempat menyimpan. So dia simpan nilai ahli ke dalam nama. Berbanding dengan markah sama dengan 80, ini ialah operator perbandingan untuk check true or false. Okay, true or false. Okay, sebagai contoh ni, nilai 3 diumpukkan kepada M. Tapi yang ini ialah untuk menjawab sama ada logik dia true or false. Okay, so kena guna tanda simbol ini dengan betul pada tempat yang betul. So awak kena tahulah. So yang ni kita guna bila kita nak guna pemboleh ubah. Yang ni kita guna masa kita nak masih bersama pemboleh ubah tapi kita guna masa dalam struktur kawalan pilihan atau struktur kawalan ulangan. Dekat sini. Pada bahagian ni kita guna dia. Okey. Sekarang kita nak tengok operator matematik yang digunakan dalam Python. So saya rasa yang atas ni, tambah, tolak, darab dan bahagi, awak dah biasa guna. Okay, ni dah biasa guna. Tapi kalau yang 3 ni, mungkin akan dijelaskan selepas ni. So macam mana kita nak guna Python? Sebelum tu, Python kamu boleh download. Contoh perisian ialah seperti Tony ataupun Python IDLE. So saya tunjuk macam mana kita nak download. Okay, saya nak tunjuk Python IDLE dulu. Boleh klik pula dah. Okay. Cara dia, okay, kamu type Python IDLE. Kemudian nampak ni, kamu pilihlah ini. Python IDLE. So kita tengok, kamu guna Windows. Okay, kalau guna Windows yang ni lah. Okay, kita download yang terkini. Ambil yang ni. Download, so dia akan ambil masa. Selain daripada Python IDLE, sementara kita tunggu dia download, awak juga boleh cuba download Tony. Ni. Ni juga salah satu Python editor untuk Python. So tapi salah satulah awak boleh guna Python IDLE, boleh juga guna Python Tony. Okay, so kita open. Saya dah download tadi. Okay, so saya just install now. So yes. So dia ambil masa sikit lah. Okay, so cara yang sama juga awak boleh download dan install Tony. Okay, dia ada sama je penggunaan dia. Okay, sama je, lebih kurang sama. Okay, tak apalah saya tunjuk. Okay, untuk cara untuk download, kalau yang guna MacBook boleh download guna Mac. Okay, yang guna Windows, klik Windows lah. Okay, so dia akan download. So yang tadi dia dah selesai download belum? Okay, kita tengok. Okay, close. Okay, close. So, tengok dekat start button ni, klik Windows ni, dia dah ada. So, pilih dekat IDLE. Ni contoh. Okay, bila awak buka,
dia akan buka Python shell. So awak boleh juga guna shell ni kalau kita nak test. Okay, contoh kita nak guna operator matematik operator untuk tambah. Okay, sebelum tu saya nak besarkan. Macam mana besarkan? Okay, besar sangat ni. Tak, kecilkan sikit. Besar berapa ni? Saya letak kat sini lah. Oh, tak nak. Contoh kita buat 5 tambah 4. 9. Tak nampak Macam mana nak besarkan? Tu dah. Boleh dah nampak. Kejap saya ubah sikit. Ni. Nampak Boleh nampak 5 tambah 9 Okay. So 5 ialah integer, 4 juga integer. So integer tambah integer dia akan menghasilkan 9. 9 juga dalam integer. Okay, sekarang tengok saya buat 5 tambah 4.0. Okay, 4.0. So 5 ialah integer, 4.0 ialah float. So tengok jawapan. Jawapan akan keluar dalam bentuk float. So yang ni awak kena ingat. Okay. Integer campur integer. Okay. Integer campur integer dia akan jadi integer. Tapi integer campur float jawapan mesti dalam bentuk float. So kalau jawapan awak jawab 9 saja jawapan kamu salah. So dalam Python kena hati-hati. Okay. Sekarang kita tengok tolak. Okay. 10 tolak 9 contohnya. Okay. So 10 tolak 9. Integer tolak integer, jawapan dia dalam integer. Okay, kalau saya buat 10 tolak 9.0. So jawapan dia dalam float. Sama macam addition tadi. Okay, seterusnya saya buat darab. Okay, 2. Untuk darab, okay, dia menggunakan star ataupun asterisk. Dia bukan guna simbol X. Okay, 2 darab 5. Okay, so dia akan jadi integer darab integer jadi integer. Boleh kalau saya buat 2 darab 5.0. So jawapan dia dalam float. Kena ingat kena ingat yang ni. Okay, kalau dua-dua float macam mana? So kita tengok dua-dua float. So 5.0. Dua-dua float pun jawapan dia float. Okay, sekarang kita buat bahagi. Okay, bahagi katakan saya nak buat 4 bahagi. Okay, simbol untuk bahagi ialah slash, single slash. Okay, so 4 bahagi 2. So, ni yang saya kata tu. Okay, kena alert ni So, untuk bahagi, kalau integer bahagi integer, jawapan dia akan keluar float. Okay, kena alert tentang ni. Okay, dia bukan jawapan dia bukan dalam integer. Special untuk bahagi saja. Okay, kalau salah satu ada untuk bahagi, tak kisahlah dua-dua ataupun salah satu integer, tetap dia akan jadi float. Okay, katakan saya buat 4.0. Bawah. 4.0 bahagi 2 pun sama. Okay, tapi kalau untuk yang lain ni dia mesti dua-dua integer, dia akan integer. Salah satu je dia ada float, dia akan jawapan dia dalam float. Okay, so ini untuk operasi tambah. Okay, boleh operasi tambah tolak darab bahagi.
Okey, sekarang kita nak tengok. Okey, kita nak tahu. Okey, kita nak tahu apa dia penggunaan. Sekejap. Okey, kita nak tahu apa dia penggunaan untuk aritmetik modulus dan juga quotient. Quotient ni kita panggil floor division dan juga exponent. Okey, untuk modulus. Okey, kita tengok dulu untuk modulus. Apa maksud modulus? Okey. Sebelum tu saya nak draw dulu. Macam mana saya nak escape? Okey. So saya tukis dulu Contoh, okey, saya bagi contoh. Okey, katakan 10. Okay. 10 bahagi 5. Okey, 10 bahagi 5, 5 kali 2, 10. Okey, so ini kosong. Okey, 2 di sini ialah floor division. So kita buat macam ni Okey, 10 floor division 5. So output akan keluar. Okey, output akan keluar 2. Okey, tapi kalau yang bawah ni ialah modulus. Okey, modulus pula ialah kalau awak buat macam ni 10 modulus 5. So output dia ialah kosong. So kita tengok. Okey, so saya buat 10 floor division 5. Jawapan dia kena teropong sikit. Tu. Okey, ni jawapan dia. Sama tadi. Okey, kita tengok pula 10 modulus 5. So jawapan dia kosong. Tu. Okey. So samalah dengan yang contoh ni. Contoh yang saya tunjuk. So ini penggunaan untuk floor division dan modulus. Okey, apa pula fungsi eksponen? Eksponen, okey, ini simbol ni ialah kuasa. Okey, contohnya 3, ini kita baca 3 kuasa 5. Okey, maksudnya 3, kat sini saya contoh sini 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Maksudnya kalau ada ni maksudnya dia kuasa. So kalau saya buat 2 5, maksudnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Okey, itu fungsi untuk eksponen. Boleh? Ini operasi matematik. Okey, untuk operasi matematik, selesai operasi matematik. Cuma saya nak jelaskan sikit tentang simbol tambah. Simbol tambah selain operasi matematik, dalam operasi matematik dia menambah 2 nombor, okey, ataupun menjumlah nombor. Dalam simbol tambah juga ada penggunaan dia juga pada tempat yang lain. Okey, so kita tengok kat mana. Ni, mencantumkan atau menggabungkan string. Okey, mencantumkan atau menggabungkan string. Contoh, okey, katakan ini yang tadi, yang kita tunjuk tadi, ni yang ni. Contoh, Ali, Abu.
Okey, saya tunjukkan dulu sekejap. Buka balik IDLE. Okey. Ali tambah abu. Okey. Nampak tak? Kalau tak nampak saya besarkan. Saya zoomkan. Tepi sikit benda ni. Magnifier ni. Kecilkan. Okey. Nampak Ali tambah abu. So dia jadi Ali abu. So fungsi simbol tambah selain dalam operasi matematik dia tambah, tapi penggunaan dia kalau berkaitan dengan string, okay, string sahaja string dan string, dia ialah menggabungkan. Okay, dia sambung. Okay, nampak tak ada white space, tak ada ruang kosong. Okay, dia sambung. Ali abu sambung. So kalau kamu nak dia ada ruang, so kalau kamu nak dia ada ruang, kita boleh buat macam ni. Type Ali, dash sikit, baru kamu buat tambah abu. Sini bagi sini. Saya nak tunjuk sikit cara untuk type coding yang baik. Awak bila buka kena tutup, baru pergi ke kiri. Type abu. Baru enter. Tengok sini baru ada white space ataupun ruang space. Kalau sebab dekat Ali ni kita ada buat space. Kalau macam dekat atas ni, macam dekat atas ni kita tak ada space. So dia akan bercantum. So Ali simbol tambah kat sini dia berfungsi untuk menggabungkan string. Okey. So saya bagi contoh lain lagi satu. Kita nak tengok boleh tak dia campur. Okey, dia guna dengan lain. Okey, kejap silap tekan. Okey. Okey, saya buat 5 tambah 7. Okey. Kalau tengok dekat sini 5 tambah 7. 5 ni jenis data ialah string. Okey, jenis teks. Tambah 7. 7 ialah jenis data nombor. So boleh tak? Okey, menggunakan simbol tambah. Tak boleh dia kata error. Tengok error panjang tu. Okey, error ni dia kata, nampak type error dia can only concatenate. Concatenate. Ni istilah dia concatenate. String. Not integer to string. Maksudnya simbol tambah ni hanya boleh guna untuk string dan string. Dia tak boleh string dan nombor. Boleh faham? So kalau nak guna simbol tambah ni, kena guna dia dengan string. Macam ni, atas ni. Tak boleh guna string dengan nombor. Okey? Boleh faham? Okey, so sekarang kita nak tengok, saya nak pergi pula dekat multiplication tadi, simbol star tadi. Okey, simbol star, macam mana kalau kita buat dia dengan string? Okey, ni. 2, katakan saya buat 2, kemudian saya buat Boleh tak boleh kita nak guna simbol, okey, boleh tak boleh kita nak guna nombor dan juga string kalau guna simbol star ataupun simbol asterisk. So kita tengok. Boleh. Cuma dia bukan jadi nombor. Dia akan jadi string. 2 maksudnya boleh faham? Dia maksud dia macam tu. Okey, katakan kita buat terbalik, kita buat la. Sekali kita type string la, okey, kali multiply 5. Boleh tak macam ni? Apa output dia keluar? Dia keluar la. Boleh? So
Simbol star atau asterisk juga boleh digunakan dengan gabungan nombor dan juga string. Cuma untuk simbol cantum ataupun simbol tambah, dia mesti guna string dengan string. Dia tak boleh guna ni. Boleh faham? So ni yang special sikit lah yang awak kena tahu. Okey, setakat ni ada nak tanya soalan? Boleh faham tak? Boleh faham? Faham, bagus. Okey, so kalau boleh faham, kita tengok. Okey, sebelum tu saya nak tunjuk sikit dekat Python tadi. Kita pergi balik Python. Mana Python? Ni. Python ni, kita pergi Python ni. Okey, saya nak tunjuk awak macam mana misalnya kalau kita buat 2 kali 3.142. Dapat apa? 6.284. Okey, 6.284. Okey, macam mana kalau kita nak hanya 2 titik perpuluhan saja? Ataupun kita nak jawapan dia dalam nombor bulat. So macam mana kita nak buat? So sinteks ini kamu boleh guna function round. Contoh round, huruf kecil huruf kecil. Round. Okay, kita gunakan round. Awak buat 2 times. Okay, Ruby kata guna star point 2F. Okay, yang itu guna kalau guna format. Kalau round, dia tak guna tu. Tengok cikgu tunjuk. 2 times 3.142. Okay, so kita 6. Okay, so saya besarkan bagi awak tengok. Okay, yang ni. Round. 2 star 3.142 untuk nombor bulat. Okay, katakan saya nak dia dalam 2 titik perpuluhan. So saya guna round. Okay, kemudian saya buat 3.142. Okay, saya buat belakang dia ada 2. Maksudnya saya nak 2 titik perpuluhan. So kita tengok jawapan. Nampak? 6.28. So Ruby kena tengok kalau guna function round, okay, kita tak ada yang 2F tu. Boleh? Round ni dia guna macam ni. Tolong buat catatan. Okay. Kalau yang macam yang Ruby cakap tu kita guna format. Ni baru betul. Format. Contoh 2 times 3.142. Okay. So kita buat koma. Okay, kemudian awak buat kena ada macam ni ni. Okay, titik 2F. Macam ni. Tengok. Boleh? Okay, so kita run. Baru dapat. So ada 2 format, 2 function yang berbeza. Kalau round macam ni sahaja. Okay. Kalau guna format macam ni. Jangan salah guna. Sebab, okay, sebab apa saya beritahu? Okay, sekarang saya tunjuk macam yang Ruby sebut tadi. Kalau saya buat round, saya buat 2 times 3.142. Okay, ni nampak. Ni saya buat koma. Saya buat yang tadi yang format punya tu 0.2F. Okay, kemudian kita tutup function. Tengok dia jadi apa? Dia jadi error. So jangan salah lah. Okay. Kalau round dia tak ada 2F. Yang ada 2F tu untuk format. Okay. Round macam ni. Kalau format macam ni. Ni format. Ni. Boleh? Okay. So take note. Okay. So. Ya. Ada ke lagi apa-apa saya nak kena terang? Saya tengok sekejap PowerPoint saya balik. Ni
Okay, tolak tadi dah explain. Ni pun dah explain. Floor division dah bagi dah. Okay, itu saja untuk hari ni. Okay, so ada soalan nak tanya? Ada tak nak tanya soalan? Boleh? Cikgu guna format jawapannya jadi string ke? Cikgu guna format jawapannya jadi string ke? Jadi string. Tak, jawapan dia sama je. Jawapan dia jadi string. Okay, kita test lah. Okay, kita test. Kalau tak ni kita test. Okay, so kita test. Sekejap. Format. Macam mana nak test? Kita test. Boleh tak dia buat kali? Kita buat macam ni. Kita buat pun boleh ubah. A sama dengan format 2 times. Saya buat yang baru lah ya. Sebabnya dah ke bawah lah ni. Shell. So saya ambil yang baru. Restart shell. Restart shell kat file. New file. Okay, saya buka yang baru lah. Okay, so kita buat A sama dengan katakan format 2 kali 3.142 koma kemudian apa tadi 0.2f. Okay, kemudian kita buat D sama dengan 5. So kita nak buat jawapan sama dengan A kali B. Print jawapan. Print jawapan. So saya besarkan balik. Mana dia? Okay. Ni yang saya buat. Saya buat macam mana? Okay. A sama dengan format. Okay, kita guna format. Kemudian B sama dengan 5. Kemudian kita nak cari jawapan. Jawapan ialah A kali B. Kemudian print jawapan. So kita nak print . Okay, so saya run. Nak run. Okay, sekarang kalau awak tengok kat tepi ni dia tak ada macam arrow yang ke kanan tu kan. Sebab dekat sini saya menggunakan Python editor. Yang banyak yang ada arrow ni ialah shell. So Python editor ni awak kena save dulu. Run module dia akan suruh save dulu. So kita save dulu. Create satu folder. Contohnya kalau sebaiknya lah. Bukan save kat sini. Saya tak nak. Ni delete balik. Delete. Kita nak save dia dalam katakan awak buat kat desktop. Python. Latihan Python. So bila kita buat macam ni tersusun. Bila-bila masa kita nak cari senang. Okay, so kita save katakan jawapan. Save. Okay. Kenapa dia macam ni? Kejap saya padam dia dulu. Okay, run. Betul Dia jawapan dia dalam string. Okay. Okay, kita run module. Nampak nampak 6.286 6.286 6.286. Sebab format ni dia dah nampak ni. Ada simbol string nampak. So dia sebenarnya 6.286 dekat sini ialah string. Dia bukannya nombor. So jadi 5 kali 6.286. So dia 6.286 tu 5 kali. Nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5. So tapi kalau round, kalau you buat round, okay, so kita ubah round. Saya buat round. So yang ni kita baiki, kita buat 2. So kita run. Nampak? Ini dia jadi macam ni. So kalau yang format tu dia ialah string. Kalau round ialah matematik. So boleh nampak beza Okay.
So, ada lagi nak tanya soalan? So, saya sekali round, saya tengok dekat chat box. Kalau ada nak tanya soalan. Okey, kejap. Oh, okey. Ada tak lagi? Kalau tak ada, kita boleh tamatkan. Ada nak tanya? Okay, so Kian-Wen, cikgu dah jawab soalan Boleh Macam mana sebut Kian-Wen? Bunda. Okay, so faham. Okay, so kalau tak ada soalan, itu saja untuk hari ni. Okay, terima kasih semua. Okay, selamat Hari Raya kepada yang menyambut Hari Raya dan selamat bercuti lah juga, sambung cuti lagi. So, kita memang akan cuti lama lagi. So, kita akan jumpa secara online insyaAllah. Okay, bye. Terima kasih semua. Sama-sama. Okay. Terima kasih cikgu. Sama, bye. Okay, saya keluar dulu sebab saya ada meet lagi satu sebenarnya. Okay, terima kasih Kian-Wen. Selamat Hari Raya. Okay, tak boleh nak jemput rumah sebabnya musim COVID Okay, mungkin tahun-tahun akan datang. Okay, so saya tinggalkan dulu sebab saya ada meet lagi satu pada jam 4 nanti. Saya kena on sekarang. Okay, bye.